Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, pagi selepas subuh ni kita buat sekitar sekirah pengajian mengenai pentingnya bab solat. Sebagaimana kita sedia maklum, solat ni adalah tiang agama, salah satu daripada rukun Islam. Selepas iman, selepas mengucap kalimah syahadah, Allah perintah kita supaya mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Jadi solat ni Allah SWT sendiri telah menjemput Nabi kita Muhammad SAW menghadapnya. Jadi kenapa pentingnya tazkirah, kenapa pentingnya kita mengingatkan satu sama lain? Jadi Nabi SAW bersabda, orang yang membimbing orang lain ke arah kebaikan, ia persis orang yang mengerjakannya. Orang yang membimbing orang lain ke arah kebaikan, ia persis orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, ini penting supaya kita ni suka mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Siapa, baginda Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bermaksud, siapa yang mengajak orang lain ke arah hidayah, maka dia akan dapat pahala setara dengan pahala yang diperoleh oleh orang mengikuti ajakannya. Tidak sedikit pun dikurangi pahala orang berkenaan. Sesiapa yang mengajak orang lain ke arah kesesatan, dia akan dapat dosa seperti dosa orang yang menuruti ajakannya. Tidak sedikit pun dosa orang berkenaan dikurangkan. Riwayat Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud At-Tirmizi. Jadi kita mau jadi orang yang suka mengajak manusia kepada Allah. Mana Allah SWT bagi kebaikan. Setiap pahala ganjaran yang mereka dapat, kita pun akan dapat sampai bila-bila. Macam semua pahala kebaikan kita yang buat ni terus pergi pada Abu Bakar radhiyallahu anhu, akhirnya pergi kepada Nabi SAW. Jadi kita mau jadi the inviters, mengajak manusia kepada Allah. Jadi balik bab solat ni, kita mau insya-Allah perlahan-lahan, kita dah tahu tentang solat ni, cuma kita nak pergi lebih terperinci perlahan-lahan supaya kita lebih faham dan lebih tahu tentang solat ni. Baik, sejarah tentang solat 5 waktu ni dalam hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, satu hadis yang panjang yang bermaksud Allah telah memfardukan ke atas umatku 50 solat. Sabdanya lagi, lalu aku kembali dengan arahan ini sehingga sampai kepada Nabi Musa AS, dan baginda Musa AS berkata, apa yang difardukan oleh Tuhanmu ke atas umatmu? Jawabku, dia telah memfardukan ke atas umatku 50 solat. Kata Musa AS. Ini sejarah solat 5 waktu supaya kita tahu. Kembalilah kepada Tuhanmu, kerana umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Lalu aku kembali kepada Tuhanku dan dia memerintahkan pengurangan sebahagiannya menjadi 5. Sabda baginda SAW lagi, lalu aku kembali kepada Musa AS dan menceritakan kepadanya apa yang berlaku. Musa AS berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, kerana umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Lalu aku kembali kepada Tuhanku. Firman Allah SWT, kewajipan 5 waktu itu adalah sama dengan 50 waktu dari segi pahalanya. Firman Allah SWT, kewajipan 5 waktu itu adalah sama dengan 50 waktu dari segi pahalanya. Kewajipan yang ditetapkan di sisiku tidak pernah diubah. Kemudian aku kembali kepada Musa AS dan baginda Musa AS berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, tetapi ku katakan kepadanya,
Aku malu terhadap Tuhanku untuk meminta dikurangkan jumlah solat tu. Jadi inilah sejarah tentang solat yang 5 waktu yang Allah SWT telah panggil Nabi SAW. Yang kemana kita menjadi kewajipan kita jaga solat 5 waktu. Yang pertama sekali yang akan ditanya di akhirat nanti. Jadi Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat surah Baqarah 277. Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh dan mengerjakan solat serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ini firman Allah tentang talian langsung hamba kita kepada pencipta, pada Allah SWT. Solat ni paksi utama. Tonggak keimanan kita sebagai seorang mukmin. Jadi dalam firman Allah SWT tadi, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh dan mengerjakan solat serta memberikan zakat. Allah suruh kita mengerjakan solat dan memberi zakat. Mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Jadi orang jaga solat ini tak akan berduka cita. Allah bagi pahala. Jadi sejarah tentang solat, firman Allah SWT tentang solat dalam surah An-Nisa ayat 142, yang bermaksud sesungguhnya orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedangkan mereka kafir pada batinnya. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Mereka pula apabila berdiri hendak solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya bertujuan riak memperlihatkan solatnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman. Dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan solat melainkan sedikit, yakni jarang-jarang. Surah An-Nisa ayat 142. Itu keadaan solat orang yang tidak beriman. Orang munafik, dia tipu daya. Jadi dalam hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, Sahih Muslim, kan? Ini semua kita yakin apa Allah beritahu, apa Nabi SAW, itulah iman. Kita percaya, yakin dengan apa yang telah diberitahu, disabdakan oleh Nabi SAW. Sesiapa dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa orang Muslim yang apabila masuk waktu solat fardu, dia berwuduk dengan sempurna, khusyuk dalam solat dan rukuknya, pasti ia solat menjadi kafarah penebus kepada dosa-dosa yang telah dilakukannya selagi dia tidak melakukan dosa besar. Ia berterusan selama-lamanya. Sesiapa orang Muslim apabila masuk waktu solat fardu, kita masuk je solat fardu, dia berwuduk dengan sempurna, belajar untuk ambil wuduk dengan sempurna, khusyuk dalam solat dan rukuknya, pasti ia solat menjadi kafarah penebus kepada dosa-dosa yang telah dilakukannya selagi dia tidak melakukan dosa besar. Ia berterusan selama-lamanya. Riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Jadi bila kita jaga solat ni, Allah ampun dosa kita, Allah tebus maaf dosa-dosa kita yang kita lakukan. Jadi kita kena jaga solat. Kita kena galakkan semua anak beranak, keluarga, ayah, suami, isteri, cucu kita jaga solat 5 waktu. Jaga solat, Allah ampun dosa kita. Allah maafkan kita. Baik, apakah makna solat sebenarnya? Dalam bahasa solat, dalam bahasa Arab bermaksud doa. Okay, solat ni maknanya bermaksud doa. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103,
Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Solat ni dalam bahasa Arab bermaksud doa. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Surah Taubah ayat 103. Maknanya Nabi SAW, makna perkataan solat ni makna memohon doa. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekiranya sesiapa di kalangan kamu yang diundang untuk makan atau kenduri, hendaklah dia memenuhinya. Jika dia sedang berpuasa pada waktu itu, hendaklah dia berdoa. Sekiranya dia tidak berpuasa, hendaklah dia makan. Hadis riwayat Muslim. Sekiranya sesiapa di kalangan kamu yang diundang untuk makan atau kenduri, hendaklah dia memenuhinya. Jika dia sedang berpuasa pada waktu itu, hendaklah dia berdoa. Sekiranya dia tidak berpuasa, hendaklah dia makan. Jadi dekat sini jelas contoh bahawa solat ni digunakan, maksudnya pengertian permohonan. Iaitu kita mohon segala perkara yang baik kepada pemohon dalam bentuk perolehan suatu manfaat atau perhindaran daripada musibah dan petaka. Itu dari segi bahasa solat. Apa makna solat? Doa. Jadi dari segi syarak pula ialah apa makna solat? Solat ialah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang khusus. Baik, ini semua tazkirah, peringatan. Ada kita dah tahu, ada kita tak tahu, ada kita dah lupa. Jadi perkataan yang merupakan rukun dalam solat. Rukun dalam solat, takbiratul ihram, membaca Fatihah, termasuk bismillah. Baca bismillah. Tasyahud akhir, selawat ke atas Nabi, salam yang pertama. Perkataan yang merupakan rukun dalam solat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, termasuk bismillah, tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir, selawat ke atas Nabi, salam yang pertama. Perbuatan yang merupakan rukun dalam solat. Rukun dalam solat. Berdiri tegak jika mampu, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk pada rakaat akhir dan tertib. Rukun dalam solat. Berdiri tegak jika mampu, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk pada rakaat akhir dan tertib. Pekerjaan hati yang merupakan rukun dalam solat, niat, iaitu perbuatan hati. Jadi kita niat. Kita menjaga rukun dalam solat. Perkataan, perbuatan dan niat. Jadi setakat inilah tazkirah mengenai solat. Kita akan sambung lagi supaya kita lebih tahu lagi tentang solat ni. Kita dah tahu tadi solat 5 waktu. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung. Semoga Allah bagi taufik kepada kita untuk dapat kita amalkan. Jadi kita usaha untuk jaga solat 5 waktu. Bagi lelaki, kita ikut sunnah Nabi SAW, kita sembahyang berjemaah kat masjid. Sebab sembahyang berjemaah ni pahala dia 27 kali ganda lebih daripada sembahyang seorang diri. Jadi kita mau jaga solat, InsyaAllah. Bila semua kita orang Islam jaga solat, Allah bagi keberkatan pada kita, Allah tolong kita, Allah sayang kita. Itu saja. Tidak ada masalah dalam kehidupan ni. Bila Allah tolong kita, Allah bantu kita, semua selesai masalah kita. Masalah kita hari ini bila kita tinggalkan perintah Allah dan tak ikut sunnah Nabi SAW. Jadi kehidupan kita jadi masalah. Jadi semoga Allah bagi taufik untuk kita dapat amalkan dan kita sampaikan. Jadi kita mau dengar lagi dan lagi supaya ilmu yang kita belajar ni kita dapat amalkan. Tujuan kita belajar ilmu ni apa? Macam mana dalam 24 jam kehidupan kita ni kita datang pada perintah Allah, kepada sunnah Nabi SAW. Jadi tentang bab iman niat, sentiasa 24 jam mau muzakarah tentang iman, cakap tentang Allah, akhirat, lagi dan lagi, mengajak manusia kepada Allah.
Allah suka. Bila kita selalu cerita tentang Allah, 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 pengasih, maha pengasih, penyayang, kasihannya Allah, hebatnya Allah, maka yakin kita kepada Allah akan bertambah. Cerita tentang pengorbanan Nabi SAW, kisah-kisah pengorbanan Nabi-Nabi, wujudnya sayang kita pada Nabi SAW, kisah-kisah para sahabat. Sebab ini mereka, Allah SWT telah redha dengan mereka, Allah telah terima mereka. Inilah contoh-contoh untuk kita dapat ikuti. Cerita tentang kehidupan akhirat, alam kubur, syurga, neraka, bahawa dengan cara macam ni iman kita akan meningkat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi taufik pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.